السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، Alhamdulillah, kita rapatkan setinggi-tinggi pujian kehadrat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Dosa-dosa Besar ataupun Al-Kabair, kitab yang disusun oleh Imam Al-Hafiz Muhammad bin Ahmad bin Uthman Al-Zahabi. Sambungan pada tajuk qala mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darin amin ya rabbal alamin. Dosa 14, dosa yang ke-14. Tajuk berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dosa yang ke-14, berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dusta itu adalah suatu pekerti yang buruk, sehingga pendusta itu dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kumpulan orang-orang munafik. Kerana orang munafik itu selalu suka berdusta, lidahnya bercabang-cabang, sebab dalam kiraannya tidak ada bezanya antara benar dan dusta yang dipandangnya sama belaka. Dusta adalah merupakan pekerti yang buruk, perilaku yang buruk, perangai yang buruk. Itu dusta. Yang ini sifat hati yang buruk ataupun terjumlah dalam sifat-sifat mazmumah, sifat yang tercela. Sehingga pendusta, orang yang ada sifat dusta ini dikategorikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kumpulan orang munafik. Orang yang ada sifat dusta ni Nabi kata dia orang munafik. Munafik tu zahirnya Islam tapi dalamnya tidak Islam. Itu munafik. Kerana orang munafik itu selalu suka berdusta, lidahnya bercabang-cabang, sebab dalam kiraannya tidak ada bezanya antara benar dan dusta, yang dipandangnya sama belaka. Yang orang yang munafik ni dia suka berdusta, sifatnya memang suka berdusta. Yang ni bagi perkiraan orang munafik, yang benar dan dusta tu sama saja, tak ada nilai apa-apa. Tidak ada dia merasai takut kepada azab Allah. Dia suka berdusta. Padahal Allah Ta'ala telah meletakkan ancamannya yang berat terhadap sifat ini dan orang-orang bersifat dengan sifat ini. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi ancaman yang berat kepada orang yang berdusta dan orang yang memiliki sifat dusta. Pendusta tu orang tu lah, sifatnya sifat dusta. Suka cakap bohong, suka cakap dusta. Yang ini bagi kiraannya, penilaiannya, dusta dan benar tu benda yang sama. Tidak ada dosa, tidak ada pahala. Dia tidak merasa takut kepada Allah.
Apatah lagi apabila seorang itu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya, maka ancaman itu akan menjadi berlipat ganda. Apatah lagi berdusta di atas nama Allah dan juga berdusta di atas nama Rasulnya. Yang ini berdusta di atas nama Allah, yang ini berdusta di atas kalamullah. Al-Quran itu kalamullah. Berdusta di atas nama Rasul, yakni berdusta di atas hadis Rasulullah SAW ataupun as-sunnah. Jadi as-sunnah ni dia ada yang dikatakan oleh Nabi SAW dan ada yang dibuat dan ada yang dibenarkan takririyah. Yakni qauliyah, fi'liyah dan juga takririyah. Ada 3 bentuk as-sunnah. Al-Quran adalah merupakan kalamullah yang sampai kepada kita ni secara mutawatir. Maknanya orang yang mendengar perkhabaran Al-Quran, setiap ayatnya, setiap huruf daripada ayat-ayatnya, kalimahnya secara mutawatir. Apa maksud mutawatir? Sejumlah orang yang cukup ramai, yang mustahil ada kesilapan, yang mustahil ada orang yang berbohong di atas nama Al-Quran. Dia memang mutawatir. Ini jumlah orang yang mendengar Al-Quran sampai kepada kita ni jumlah yang cukup ramai. Setiap huruf yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berkenaan Al-Quran tu, orang boleh cam, orang boleh pastikan dia itu benar ataupun salah. Dan juga bentuk bacaannya memang diterima secara mutawatir. Makna Al-Quran tidak ada pun orang yang boleh untuk mengubahnya, sebab ramai sungguh orang mendengar Al-Quran. Dan Al-Quran sentiasa diulang-ulang baca. Di zaman Nabi SAW dulu pun diulang-ulang baca. Dan mustahil Al-Quran itu sampai kepada kita ada kesilapan. Mustahil. Sebab dipanggil mutawatir. Sahabat yang mendengar bacaan Nabi SAW cukup ramai. Dan mereka hafal. Dan mereka tulis di atas pelepah-pelepah tamar dan sebagainya. Dan mereka hafal. Dan setiap masa mereka akan ulang baca. Sebab membaca Al-Quran itu adalah ibadah. Baca Al-Quran adalah ibadah. Jadi maknanya para sahabat dan orang beriman gemar untuk membaca Al-Quran, di mana sampai kepada kita Al-Quran itu secara mutawatir. Satu huruf pun orang boleh kesan kalau salah. Itu begitu. Hadis pula bagaimana? Hadis ni ada 3 kategori. Hadis sampai kepada kita secara mutawatir, masyhur dan juga ahad. Dan hadis mutawatir ni sifatnya ataupun kumpulan hadis itu tak berapa banyak. Sebab setiap masa orang tidak bersama dengan Rasulullah SAW. Sahabat ni bukan semua bersama dengan Nabi setiap masa. Yang mana mereka ni ada urusan masing-masing. Ada bekerja, ada yang ambil upah, ada yang ke kebun, ada yang berdagang, ada yang menternak. Jadi maknanya yang menerima hadis itu, nak dapat hadis mutawatir itu ada tapi tidak banyak. Nak berkumpul dalam majlis ramai macam ni setiap masa tidak ramai. Ada yang berpergian, bermusafir dengan baginda SAW, mungkin 1 orang ataupun 2 orang. Di mana hadis itu ada mutawatir, ada masyhur dan juga ahad. Yang masyhur ni terkenal. Sama ada terkenal daripada kalangan ulama hadis ataupun terkenal pada ulama-ulama fiqh. Yang kita nak fahamnya di antara mutawatir dan ahad. Di mana kalau ada hadis ahad, itulah ulama-ulama bincangkan hadis tu sahih ataupun dhaif. Dan tengahnya hasan. Hasan tu ada 2 kategori. Sahih pun ada 2 kategori. Sahih li ghairihi, sahih li zati. Begitu juga hasan li ghairihi, hasan li zati. Itu kena belajar dalam ilmu hadis lah. Cuma secara umumnya begitu. Hadis tu yang ahad tu terbahagi kepada 3. Yang sahih, yang masyhur, yang terkenal. Yang satu lagi yang ahad. Sahih, masyhur dan ahad. Hadis yang ahad itulah akan dibincangkan. Yakni hadis ini ahad. Tak ramai yang mendengar hadis itu, tak ramai yang melihat perbuatan Nabi itu. Di mana kadang-kadang hadis itu sifatnya sahih, kadang-kadang hadis itu sifatnya hasan, kadang-kadang hadisnya itu sifatnya adalah dhaif.
Yang mana nak menilai ke semua itu, ulama-ulama menggariskan bagaimana hadis itu dia sahih mesti ada 5 ciri. Yang pertamanya, hadis itu sampai bersambung kepada Rasulullah SAW, tidak putus. Nabi, sahabat, tabi'in dan seterusnya lah, tidak putus. Yang kedua, sifat perawi hadis itu dia mesti siqah ataupun adalah dipercayai. Yang ketiga, dhabit, yakni kuat hafalan, dia hafal. Hafal ni ada dua, hafal secara hafal di dada, fi sudur. Yang kedua, hafal fil kutub, yakni dia catat dan setiap masa dia kena semak catatan dia. Dan yang dua lagi berkenaan dengan sifat matan hadis tu. Ada illah, dia ada illah ataupun syaz dan illah. Jadi pada sifat matan hadis jangan ada syaz dan juga illah. Ada 5. Jadi hadis tu nak nilaikan dia sebagai sahih, mana hadis ni diterima, boleh diterima sampai kepada Nabi, mesti ada 5. Satu, hadis tu mesti bersambung kepada Nabi SAW, tidak putus di mana-mana. Yang kedua, sifat perawi hadis tu mesti siqah ataupun adalah. Yang ketiganya, dia mesti kuat ingatannya. Ingatannya ada dua bentuk, fis sudur ataupun secara fil kutub, ditulis. Yang biasa terkenalnya fis sudur. Dan kepada matan hadis tu tidak ada syaz dan juga tidak ada illah. Syaz ni ada perkara yang kepelikan pada matan hadis. Illah tu ada kecacatan pada matan hadis. Dua-dua ini, ilmu ini bagi orang yang cukup mahir dalam bidang hadis lah, dia boleh cam, boleh kesan hadis ni dia ada syaz, hadis ni dia ada illah. Jadi kalau bersambung sekalipun mungkin ada syaz, mungkin ada illah. Jadi 5 ini adalah merupakan perkara yang ditetapkan oleh ulama. Hadis itu boleh kita katakan daripada Rasulullah SAW. Kadang perawi itu adalah orang yang dipercayai tapi kurang kuat ingatannya, tidak kurang dhabit, maknanya hadis itu boleh turun kepada tahap hasan ataupun boleh turun lagi kepada tahap dhaif. Dia dipercayai tetapi ingatannya kurang. Mungkin masa dia tua dia dah kurang sikit ingatannya, di mana hafalannya bercampur. Dia boleh jadi turun status hadis tu kepada yang ke bawah lagi lah. Apa yang saya maksudkan di sini tuan-tuan, untuk menilai hadis itu sahih ataupun dhaif, maknanya perlu kepada penelitian yang ketat daripada para ulama agar hadis itu betul-betul daripada Rasulullah SAW. Ilmu hadis ni satu ilmu yang amat penting, nak memastikan hadis itu sampai kepada Rasulullah SAW. Kalau mutawatir itu jelas, memang tidak dipertikaikan sampai kepada Nabi. Kalau ahad itu dia boleh mungkin sahih, hadis itu sahih, tetapi dia panggil ghalabatuz zan, sangka kuat sampai kepada Nabi. Mana tak boleh nak mengatakan dia tu yakin daripada Nabi walaupun sahih. Sebab orang meriwayatkan tu mungkin seorang saja dengar daripada lidah Nabi perkataan itu. Jadi maknanya mungkin dia berlaku kesilapan walaupun dia tu orang dipercayai. Walaupun hadis itu tidak putus dan orang meriwayatkan hadis itu kuat ingatannya dan dia tu dipercayai dan matan hadis itu tidak ada syaz dan illah, tetapi sebab dia seorang ataupun dua orang saja meriwayatkan hadis, dia panggil ghalabatuz zan, sangka kuat hadis itu daripada Nabi. Nak kata yakin tak pastilah seorang yang dengar tu. Tapi kalau mutawatir tak ada dipertikaikan, ramai orang tuan dengar tu ramai, mustahil silap. Saya buat contoh. Satu orang balik daripada Kelang, dia kata satu supermarket di Kelang terbakar, satu orang. Saya buat contoh. Jadi dia seorang, makna khabar tu ahad, seorang je, tak ramai. Jadi kita bagaimana? Kita memang dia tak pernah berbohong. Cuma kita tu taklah lekat di hati kita benda tu sangat. Lepas tu kemudian baliklah satu rombongan bas 40 orang, cerita benda yang sama. Dia kata satu supermarket di Kelang terbakar, 40 orang satu bas. Maknanya 40 orang tu khabar mutawatir, maknanya kita percaya terus. Yang satu tadi kita percaya sebab dia tidak membohong, tapi mungkin dia silap tengok, mungkin. Jadi kemungkinan tu ada. Tu beza di antara mutawatir dan juga ahad, boleh faham.
Sudah ilmu hadis lah sikit sebanyak. Jadi ilmu hadis ni adalah merupakan ilmu yang amat penting untuk pastikan hadis tu betul-betul daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana orang tu orang yang mahir dalam menilai hadis dhaif dan sahih itu, apakah dia dah boleh keluarkan hukum? Tak boleh lagi. Nak mengeluarkan hukum ni tidak semudah orang tu dia dapat nilai hadis sahih, hadis dhaif, dia boleh keluar hukum belum. Nak keluarkan hukum tu kalau asalnya adalah mujtahid. Jadi mujtahid ni, mujtahid zaman awal mutlak mustaqil. Mujtahid mutlak mustaqil ni kata Ibnu Abidin hanya ada 10 orang saja di dunia ni. 10 orang, di antaranya ulama-ulama mazhab lah. Dan apa maksudnya mujtahid mutlak mustaqil ni? Mereka yang mampu mengeluarkan hukum daripada Al-Quran hadis, dan mereka ini mampu untuk membina usul, ilmu usul bagaimana kaedah nak mengeluarkan hukum tu. Imam Asy-Syafi'i dia membina, dia mengarang kitab berkaitan dengan usul fiqh, macam mana cara dia mengeluarkan hukum. Dipanggil sebagai mujtahid mutlak mustaqil. Kata Ibn Abidin hanya ada 10 orang saja di atas muka bumi ini yang sebegitu kedudukannya. Dia hafal Al-Quran hadis, dia mahir ilmu Al-Quran hadis, dan dia mahir dalam ilmu usul. Dia boleh yakni karang ataupun dia boleh rangka bagaimana cara dia mengeluarkan hukum. Dia panggil mujtahid mutlak mustaqil. Dan kemudian tu adalah mujtahid mutlak, ada mujtahid beberapa kategori yang lain. Jadi tidaklah setara dengan mereka. Jadi seorang yang menguasai ilmu hadis dapat membezakan ini hadis sahih, hadis dhaif, belum tentu dia ni orang yang boleh mengeluarkan hukum, melainkan dia mesti menguasai ilmu usul fiqh dan juga qawaid fiqhiyah. Orang tu mesti tahu ilmu bagaimana nak keluarkan hukum dan kaedah-kaedah dalam fiqh, baru dia boleh mengeluarkan hukum. Fiqh ni ada 3. Satu, dia panggil usul fiqh, qawaid fiqhiyah dan fiqh. Kita belajar ilmu fiqh tu hukum yang dah dikeluarkan oleh para ulama. Atau begitu. Dalam memahami ilmu hadis, satu orang yang dia nak jadi mujtahid pun ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ni tidak kurang ada 15 ilmu Al-Quran. Ilmu hadis tidak kurang ada 13 ilmu hadis, dan termasuk ilmu-ilmu yang lain lah. Ilmu usul mesti mahir, qawaid fiqhiyah mesti mahir. Jadi maknanya tidak semua orang lah yang berkemampuan untuk mengeluarkan hukum tanpa mereka ni merujuk kepada ulama-ulama dahulu. Nak kuasai ilmu Al-Quran tu pun dah berat. 15 tak kurang daripada ilmu Al-Quran dia mesti kuasai. Kadang kita ni dalam ilmu tajwid pun bertukar lagi. Ya. Mat wajib musaqal kalimi, mat jaiz musaqal kalimi bertukar juga lagi. Jadi tak tahu yang mana 6 harakah, 4, 5, 6 harakah itu pun bertukar. Maknanya tak payahlah kita gagah-gagah nak keluarkan hukum, rujuk pada ulama lagi selamat. Inilah bendanya. Apa yang kita nak bincangkan di sini, untuk mengelakkan kita ni berdusta di atas nama Allah. Kita baca Al-Quran, kita faham sendiri, keluarkan hukum sendiri, kita dusta di atas nama Allah. Kadang kita baca Al-Quran, terjemahannya macam kita faham, tetapi dia punya asbabun nuzul, sebab turun ayat tu tak seperti kita faham. Lepas tu kita reka hukum sendiri. Ini berdusta di atas nama Allah. Kita baca satu ayat macam betul kita faham, tapi kalau semak kepada sebab turunnya ayat itu, salah apa yang kita faham. Maknanya kita buat hukum tu dengan kepala kita sendiri, kita berdusta di atas nama Allah. Ini yang banyak berlaku ni. Yang kita tengok terjemahan dalam apa ni, internet, Google. Kita pun tak ada ilmu bahasa Arab. Kita nak keluarkan hukum ni satu daripada ilmu bahasa Arab. Berapa banyak ilmu bahasa Arab, bukan nahwu sarah saja, badi'. Di antaranya badi' ni kecantikan ilmu, balaghahnya, ilmu sastranya, banyak dalam bahasa Arab. Nak keluarkan hukum tu bahasa Arab tu satu. 7-8 ilmu bahasa Arab tu mesti kita kuasai, barulah kita boleh keluar hukum. Tiba-tiba
kita baca satu ayat, kita tengok terjemahan dalam, kita googlekan, oh ini maknanya kot, ini hukum macam ni. Kita pun jaja pendapat kita, semak-semak bertentang dengan asbabun nuzul, semak-semak bertentang dengan pendapat ini mufassirin, ulama tafsir. Jadi bagaimana? Kita berdusta di atas nama Allah. Yang benda ini jarang orang percakapkan. Biasa orang percakapkan berdusta di atas nama Nabi. Nabi tak kata, kita kata. Itu memang jelas dusta. Ataupun hadis itu hadis yang maudhu', yang palsu, kita kata daripada Nabi, itu jelas dusta. Ataupun hadis itu sahih tapi faham yang tidak sahih, itu pun dusta. Jadi dalam perkara hadis ni banyak ustaz-ustaz yang akan memberi teguran kepada kita, ingatan jangan berdusta di atas nama Nabi. Itu banyak, memang kita boleh dengar mana-mana kuliah ceramah. Tapi dusta di atas nama Allah tu kurang orang nak menyampaikan. Jadi dua-dua ni tak boleh berdusta di atas nama Allah. Satu, dah dosa besar lah. Berdusta di atas nama Nabi, dusta, berdosa besar. Walaupun kita ni memang ahli baca Al-Quran, tapi kita bukan ahli dalam bidang mengeluarkan hukum. Bukan kita ni mufassirin, bukan ahli dalam bidang tafsir. Walaupun kita bacaan tajwid kita memang tip-top, bagus, tapi kita bukan mufassir. Jadi jangan suka-suka kita mengeluarkan hukum. Semak ulama tafsir. Jadi ulama-ulama tafsir ni ada yang peringkat awal, yang peringkat pertengahan, yang peringkat yang baru. Jadi dalam kitab-kitab tafsir yang lebih muktabar, peringkat awal lah, sebab mereka tu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbeza dengan peringkat yang baru. Ada ulama-ulama tafsir mutaakhirin. Kalau nak dibandingkan mutaakhirin dengan peringkat yang awal, generasi yang kurun yang kedua, yang ketiga, itu mereka lebih dekat memahami Al-Quran. Jadi mereka itulah lebih utama untuk kita rujuk di dalam penafsiran Al-Quran. Jadi awas, jadi benda ni berhati-hati. Jadi kita jangan boleh sesenang-senang untuk kita tafsirkan satu ayat, walaupun ayat kita tengok macam betul lah kita faham. Kita faham, macam betul macam kita faham, tapi yang betul ni salah. Maknanya kita dusta di atas nama Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita sebutkan tadi, apa bezanya? Al-Quran tu memang jelas daripada Allah, mutawatir. Dari segi ayatnya, hurufnya memang jelas daripada Allah. Tak ada siapa yang meragukan yang tu. Cuma memahami Al-Quran itulah yang boleh menyebabkan kita berdusta di atas nama Allah. Berbeza dengan hadis pula. Hadis ni ada kategori mutawatir, memang yakin daripada Nabi. Ada bentuk ahad, jadi panggil ghalabatuz zan. Maknanya kalau hadis sahih tu kita kuatlah keyakinan kita, kuatlah kita punya zan kita sampai kepada Nabi. Cara faham tu pula, cara faham hadis sahih itu kadang-kadang dusta di atas nama Nabi. Sebab hadis ni ada panggil buruk hadis. Al-Quran dipanggil asbabun nuzul, sebab turunnya. Begitu juga hadis, dia ada buruk hadis. Hadis tu berkenaan dengan apa sebenarnya? Tidak semua hadis ada berkenaan dengan apa, tapi apabila hadis ada berkenaan dengan sesuatu peristiwa, dipanggil buruk hadis. Anda nak faham yang tu. Kadang-kadang hadis tu sahih, faham tu pula yang tidak sahih. Kita dusta di atas nama Nabi. Yang keduanya, yakni Nabi tak kata, kita kata. Tu yang dustanya. Kita nak menyedapkan cakap kita, nak memberi kukuhnya pendapat kita, Nabi kata. Kita pula pandai reka bahasa Arab. Qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar sedap betul kok dia cakap Arab dah tu. Tapi dia tipu. Dan kadang-kadang dia hafal hadis tu bukan sahih, tapi hadis maudhu'. Hadis maudhu' ni ulama-ulama hanya sindir saja. Maudhu' tu bukan hadis, makna palsu, fake. Cuma ulama-ulama hadis sindir. Hadis maudhu' tu bukan hadis, maknanya direka. Kalau hadis ni sama ada sahih ataupun dhaif, itu dia panggil kumpulan hadis. Yang satu lagi maudhu'. Kerana itulah hadis ni, kalau maudhu', hadis maudhu' dia kumpulkan satu buku hadis maudhu', tidak dicampurkan dalam hadis dhaif. Sebab hadis dhaif ni berapa kategori, macam-macam kategori. Sebab hadis dhaif kadang-kadang dia boleh naik kepada hadis hasan apabila ada syawahid. Syawahid mana ada sokongan hadis-hadis lain. Seumpamanya hadis yang dhaif tu mungkin dia punya periwayatnya lemah saja, tapi ada hadis lain yang menyokongnya boleh naik kepada hadis hasan. Maknanya dia boleh jadikan hukum, dia panggil hasan li ghairihi. Hasan dengan sebab ada sokongan yang lain. Atau belajar dalam ilmu hadis lah.
Jadi apa sebelum kita teruskan, berhati-hatilah, berhati-hati memahami Al-Quran tu. Walaupun kita tengok tafsirnya, kena tengok tafsir para ulama, lebih-lebih lagi ulama yang peringkat awal. Jangan kita semata-mata tengok kepada arti Al-Quran, lepas tu kita pun sangka inilah hukumnya, kita akan dusta di atas nama Allah. Begitu dia hadis, kita tengok hadis ini artinya begini, dan kita buat hukum apa yang kita faham, sedangkan fahaman kita itu salah, kita dusta di atas nama Nabi. Yang keduanya bukan hadis Nabi, kita kata hadis Nabi. Kadang kata-kata ulama, kita kata itu daripada Nabi. Boleh ya, insyaAllah. Dia faham sungguh-sungguh ni, bab ni banyak orang yang mereka reka hukum, dia tak tahu dia reka hukum. Firman Allah Ta'ala, wa yawmal qiyamati taral ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Az-Zumar ayat 60 yang bermaksud pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, muka-muka mereka menjadi hitam. Ini berdusta ni, awal perbincangan kita atau berbohong adalah sifat orang munafik. Berdusta dalam hal dunia pun adalah sifat munafik. Jadi tidak boleh berdusta. Berdusta ni sifat buruk, kelakuan yang buruk, termasuk dalam kumpulan sifat mazmumah yang dicela. Dan Nabi cop orang berdusta ni munafik, walaupun berdusta tu di atas perkara dunia, benda-benda berkenaan dengan dunia, berdusta tu munafik. Apatah lagi dusta dalam perkara agama, dia akan melibatkan hak Allah. Tengok bagaimana orang berdusta di atas hak Allah ini. Pada hari kiamat nanti engkau akan melihat orang-orang yang berdusta atas nama Allah, muka-muka mereka menjadi hitam. Ini balasan bagi mereka ni, belum masuk neraka lagi ni, muka-muka dah jadi hitam. Berkata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, mereka itu ialah orang-orang yang mengatakan, jika kami mahu, kami akan mengerjakannya, dan jika kami tidak mahu, kami tidak mengerjakannya. Kata Hasan Basri, inilah contohnya orang yang mendustakan atas nama Allah. Nah, ini mereka mengatakan, jika kami mahu, kami akan mengerjakannya. Mana hukumnya pada diri dia, bukan daripada Allah. Dan jika kami tidak mahu, kami tidak mengerjakannya, yakni nafsu dia jadi hukum. Dalam hal ini, Ibnu Jauzi mengatakan dalam tafsirnya bahawa menurut sebahagian besar dari para alim ulama menghukumkan orang-orang berdusta atas nama Allah dan Rasulnya adalah kafir ataupun kufur. Boleh dikira terkeluar dari agama Islam. Juga tidak ada syak lagi bahawa orang yang berdusta di atas nama Allah dan Rasulnya dalam hal-hal menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal adalah kufur secara mutlak. Cuma yang menyentuh perbicaraan kita ini ialah bagaimana hukumnya berdusta atas nama Allah dan Rasulnya dalam hal-hal bukan menyentuh persoalan haram dan halal. Kata Ibnu Jauzi dalam tafsirnya, ini ulama awal dalam bidang tafsirnya, dikata tidak syak lagi lah para sebahagian besar pada ulama-ulama menghukumkan orang berdusta di atas nama Allah dan Rasulnya kufur, jadi kafir. Yang ni apa maksud kufur ataupun kafir itu keluar daripada Islam, kufur. Dan dia menjelaskan lagi, yakni yang kufur ni maksudnya orang yang menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan dan orang yang mengharamkan apa yang Allah Ta'ala halalkan. Itu mana yang jelas tu kufur. Allah Ta'ala kata haram, dia kata halal. Allah Ta'ala kata halal, dia kata haram. Maknanya dia berdusta di atas nama Allah, yang bab itu memang jelas kufur. Ni yang jelas tu. Cuma kata pengarang kitab, dalam perbahasan ni dia bukan nak menyentuh tentang berdusta atas nama Allah yang berkenaan dengan halal haram. Di sini secara umum, yakni secara globalnya perbincangannya berdusta di atas nama Allah dan Rasul. Contohnya yang bab haram halal tadi, Allah Ta'ala kata riba tu haram. Orang yang suka kepada riba dia kata halal. Makna orang macam tu dia boleh jadi kufur, terkeluar Islam. Orang suka judi pula dia kata, orang suka judi pula dia kata judi itu seperti berniaga juga, keluar modal dapat hasil, kadang tak dapat hasil, macam berniaga. Makna dia menipu di atas nama Allah, judi itu adalah haram. Orang macam itu keluar Islam. Itu dalam bab halal haram
Ya, ini apabila Allah Ta'ala kata halal, kita kata haram. Apabila Allah Ta'ala kata haram, kita kata halal, itu keluar Islam. Apabila Allah Ta'ala kata nikah itu adalah halal sebagai untuk istimta', yang ini bersuku-suku sampai kepada kemuncak untuk bersetubuh, maknanya kena wajib nikah. Orang yang suka berzina, dia kata sama saja, suku sama suku sama dengan nikah. Nah, ini orang macam tu dia mengharamkan yang halal. Maknanya boleh terkeluar Islam dalam bab-bab itu. Dan tuan-tuan boleh kiaskan lagi lah, apabila Allah Ta'ala katakan haram, kita kata halal. Ada macam kata halal, maknanya jangan keluar Islam. Boleh kiaskan dalam hukum-hukum yang lain. Apabila disuruh untuk solat, dia berbagai-bagai alasan. Perkataan dia itu boleh menyebabkan dia terkeluar Islam. Nanti bahaya. Orang kata solat lah. Solat kan adalah merupakan tiang agama. Dia adalah rukun Islam, wajib untuk kita solat. Dia berbagai-bagai dalil. Bahaya berbagai-bagai dalil. Ada orang kata orang kafir pun tak solat senang-lenang. Apa kaitannya? Apa kaitan kafir dan senangnya? Kan solat tu adalah wajib kepada hamba. Jadi alasan-alasan itu berbahaya. Boleh takut seorang tu keluar Islam. Orang seru untuk solat hari Jumaat, marilah solat hari Jumaat. Dia kata solat hari Jumaat kan tidak wajib, mana ada dalilnya. Sedangkan dalil memang ada, surah Al-Jumu'ah. Itu perkataan-perkataan orang yang jahil. Kadang-kadang kejahilan itu boleh mengeluarkan seorang daripada Islam. Tak boleh. Benda itu memang jelas. Dalam bab menipu, membohong di atas nama Allah dalam bab itu. Yang halal kita kata haram, yang haram kita kata halal. Nabi SAW telah bersabda, "Man kadzaba alayya bunyalahu baitun fi jahannam." Rawi Syaikhan. Barang siapa yang berdusta atas namaku, yakni Nabi, maka baginya akan dibangunkan rumah di dalam neraka Jahannam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah merupakan daripada balasan, bentuk balasan ancaman orang yang berdusta atas nama Nabi. Maka baginya orang berdusta ini akan diletakkannya di dalam neraka, rumah di dalam neraka. Maknanya dia ni, rumah dia di dalam neraka. Sedangkan kita beriman kepada Allah dan juga beramal soleh ni, kita nak duduk dalam syurga. Kita nak kunci-kunci syurga. Orang dapat kunci rumah dalam syurga, masuk syurga lah. Tapi tiba-tiba dia dapat kunci rumah dalam neraka. Maknanya rumah dalam neraka. Dengan sebab apa? Dia berdusta di atas nama Nabi. Nabi tak kata, dia kata. Itu bukan hadis Nabi, dia kata hadis Nabi. Orang macam ni dusta di atas nama Nabi. Sabdanya yang lain, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Rawahu Syaikhan. Syaikhan maksudnya dua periwayat hadis. yakni Bukhari dan Muslim. Yang ini bermaksud barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka menempahlah dia suatu tempat di dalam api neraka. Hadis yang seumpama sama maksudnya, siapa yang berdusta atas namaku, maknanya Nabi kata, tapi bukan Nabi tak kata dia dusta atas nama Nabi. Dia nak sedapkan cakap dia, nak menguatkan dia punya hujahnya, dia kata Nabi kata ni. Nabi tak kata padahal orang macam ni, maka menempahlah dia suatu tempat di dalam api neraka. Dia tempatnya dalam neraka. Sepatutnya kita tempatnya dalam syurga. Kita semua ni nak masuk syurga Allah, bercita-cita nak masuk syurga Allah. Kita beriman dan beramal soleh, itu dua syarat untuk masuk syurga. Tapi hanya kerana perkataan-perkataan kita ni, yakni mengambil nama Nabi, memetik nama Nabi, sedangkan Nabi tak kata, ataupun kita memetik hadis yang sahih tapi faham yang tidak sahih, yang mana boleh menyebabkan kita ni menempah rumah dalam neraka. Itu nak hati-hati. Kadang hadis sahih tapi kita faham cara yang tak sahih. Jadi bagaimana? Kena tengok ulama-ulama hadis. Jadi nak membezakan hadis sahih dan hadis dhaif, hadis palsu dan sebagainya, satu daripada ilmu. Tapi ilmu tentang fiqh hadis, nak faham hadis itu satu ilmu pula. Nak faham matan hadis, konten hadis, itu satu ilmu yang lain. Hadis sahih, hadis dhaif, satu ilmu. Ini boleh jelas dengan 5 kategori tadi. Kita boleh teliti hadis. Kita tengok kitab Jarrah wa Ta'dil, kita boleh lihat dalam Asma'ur Rijal, nama-nama para hadis ni dia dah meletakkan dah.
orang ni dia penipu, orang ni dia begitu. Maknanya dalam ilmu hadis ni menceritakan keburukan orang itu boleh sebab untuk mempertahankan hadis. Orang ni penipu, maknanya kita tahu orang ni dia bukan orang yang boleh diterima hadis. Itu satu bab ilmu, nak nilai hadis sahih ataupun dhaif ataupun maudhu'. Tapi satu lagi hadis, satu lagi ilmu nak faham dia punya konten, isi kandungan maksud hadis, dia panggil fiqh hadis. Itu ulama-ulama yang main peranan lah, kita kena faham yang tu. Dan faham fiqh hadis belum tentu kita boleh mengeluarkan hukum pula. Itu kena pandukan kepada ilmu usul, kena tengok pada ulama fiqh pula. Itu barulah selamat kita. Itu dalam ilmu fiqh. Kalau nak faham dalam ilmu usuluddin, tengok ulama usuluddin, barulah kita faham. Jadi tak payahlah kita nak jadi ulama belum tahap lagi. Begitu. Janganlah kita pesan siapa-siapa kita ni belum tahap ulama, tak payahlah kita nak jadi ulama belum sampai masa. Tempatnya macam mana? Tempatnya tempat neraka nanti. Dan katanya dalam sebuah sabda yang lain, inna kadhiban alayya laysa kadhibin ala ghairi, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang bermaksud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang bermaksud sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak boleh dipersamakan dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka menempahlah dia suatu tempat di dalam api neraka. Berdusta atas nama orang lain pun sudah dosa dah. Kita kata ni imam surau cakap macam ni, patut bila dia tak cakap. Kita kata pengurusi surau cakap macam ni kalau siapa yang dapat peruntukan bagai-bagai, ni imam pengurusi surau cakap, tapi dia tak cakap, itu pun dah dosa dah. Kita dusta atas nama orang dan fitnah. Satu dusta dan fitnah, dua dosa besar. Dan lebih-lebih lagi dusta atas nama Nabi, lagi besar lah. Dusta tu adalah dosa besar. Dusta di atas nama Nabi berganda-ganda besar. Sebagaimana kita ambil contoh di tanah haram Mekah. Tanah haram Mekah ni, beribadah di tanah haram Mekah pahalanya berganda-ganda. Satu rakaat di sana 100,000 gandaan pahalanya. Begitu juga melakukan dosa di tanah haram Mekah tu berganda-ganda dosanya, sebagaimana berganda-ganda pahala apabila kita melakukan ketaatan. Begitu juga apabila kita melakukan dosa atau maksiat di tanah haram, berganda-ganda dosanya. Tengok tempatnya. Begitu juga beza di sini. Apa maksudnya? Kita berdusta atas nama orang lain, dosa besar. Bab dusta tu kadang-kadang terus fitnah. Dosa tu kadang-kadang dia bergabung dengan fitnah. Kita kata orang ni cakap macam ni, pengurusi surau cakap macam ni, orang ni dapat peruntukan, dia berdusta dan dia fitnah. Makna dua dosa tu. Dan kalau atas nama Nabi pula, lagi ganda-ganda besar. Tu Nabi kata di sini, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Terulang pangkalnya, sesungguhnya berdusta atas namaku itu tidak boleh dipersamakan dengan berdusta atas nama orang lain. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka menempahlah dia suatu tempat di dalam api neraka. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Sabdanya lagi, man yaqul anni ma lam aqulhu falyatabawwa maq'adahu minan nar. Rawahu Bazzar. Yang bermaksud barang siapa yang mengatakan sesuatu mengenai aku padahal aku tidak pernah mengatakannya, maka menempahlah dia suatu tempat di dalam api neraka. Cukup takut. Nabi tak kata kita kata, Nabi kata dia menempah tempat dalam neraka. Sepatutnya amal-amal kita, hidup kita ni beriman dan beramal untuk tempat dalam syurga. Tiba-tiba dengan sebab kita ni cuai dalam perkara ini, tempah pula, na'udzubillah, tempat dalam neraka. Sabdanya lagi, yutba'ul mu'minu ala kulli syai'in illa al-khiyanah wal kadhib. Yang bermaksud manusia itu dicap tabiatnya atas apapun selain khianat dan dusta. Yani manusia itu dicap tabiatnya atas apapun selain khianat dan dusta. Maksudnya Nabi SAW mengancam orang yang berdusta atas namanya dalam menyampaikan suatu berita yang tidak berasas.
Kemudian mengatakan demikian itu daripada Nabi SAW sebab berita-berita yang disampaikan daripada Nabi SAW itu semuanya berkait rapat dengan hukum-hukum agama. Yang apa yang dinisbahkan kepada Nabi SAW itu dia berkait rapat dengan hukum-hukum agama. Kalau dusta di atas nama Nabi, makna kita mengubah hukum agama. Sebab Rasulullah itu dia berkait dengan hukum-hukum agama. Antara itu hal ini harus diambil berat oleh kaum muslimin, khususnya para guru agama yang mengajar yang sama ada keliru faham atau kurang faham dalam menyampaikan sesuatu berita sehingga ramai orang lain terlibat dalam permasalahannya. Maka dari itu hendaklah berhati-hati dan terus menambah ilmu. Maknanya kena ambil cakna
kena ambil perhatian. Kita sebagai orang Islam yang mengimani hanya ada hari-hari kebangkitan dan adanya yakni saat seseorang tu akan diazab oleh Allah, kita kena ambil hati, berhati-hati. Dan termasuk semualah, termasuk guru-guru agama yang mengajar saya ni kena berhati-hati agar kita ni tidak tersalah untuk memahami dan kita sebarkan yang salah tu kepada orang lain. Dan kalau kita lihat dalam sekarang, tersebarnya kesalahan tu banyak, lebih luas sebab ilmu ataupun media sosial yang ada sekarang ini lebih meluas. Kadang boleh lihat dalam YouTube yang kadang-kadang ada perkara-perkara yang salah faham dalam perkara agama yang menjadi ikutan orang lain. Jadi kena berhati-hati. Jadi kesemua orang lah, kaum muslimin naklah berhati-hati di dalam memahami Al-Quran hadis. Termasuk ustaz, termasuk orang yang berkenaan ilmu dan orang-orang awam. Jangan simply untuk petik ayat Al-Quran hadis, tiba-tiba kita keluarkan hukum. Sedangkan kita bukan ahlinya. Marilah kita memohon agar Allah agar Dia mengurniakan kita taufik dan memberikan kita perlindungan dari dosa ini. Sesungguhnya Dia itu Maha Pemurah, lagi pemurah dan mulia. Kesimpulannya, kita ambil kesimpulan sikit. Tidak banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dibawakan oleh pengarang untuk menghujah atas tabiat suka berdusta. Padahal di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis memang banyak bukti dan hujah yang boleh dikutip. Semuanya membawa ancaman yang berat terhadap orang yang suka berdusta. Apatah lagi kalau berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Memang dalam tajuk ini pengarang tidak bawa banyak dalil-dalil Al-Quran hadis tentang ancaman kepada orang berdusta. Cukup memandai hanya beberapa ayat dan juga beberapa petikan hadis agar kita faham dan kita mengimani jangan dusta ke atas nama Allah dan Rasul. Dan juga jangan kita terlibat dalam dusta, sebab dusta itu adalah sifat munafik. Sifat ini juga dikira termasuk dosa besar dan orang yang suka berdusta dimasukkan dalam kategori orang munafik yang selalu bersikap lain di mulut, lain di hati. Yang sikap dusta ni sama ada dusta di atas nama Allah dan Rasul, itu paling berat dosanya. Dusta sesama manusia pun adalah munafik. Jadi munafik ni sikapnya tak sama. Di mulut lain, di hati lainnya tidak sama. Luar dan dalam tak sama sifat munafik. Manusia zaman ini memang banyak yang bersikap seperti itu, meskipun mereka tahu bahawa Islam melarang mereka bertabiat seperti itu, kerana kebanyakan mereka telah terbawa-bawa dengan tabiat bangsa lain yang tidak berpantang larang boleh bertabiat apa saja asalkan senang hati mereka melakukannya. Tetapi kita kaum muslimin tentulah berbeza sekali dari tabiat orang kafir. Kalau tidak, apalah yang hendak dibanggakan diri sebagai orang muslim, mengakui diri hamba Allah Ta'ala, tetapi perintahnya diletakkan di belakang. Nah, ini terikut-ikut orang yang bukan Islam. Ada orang Islam terikut-ikut dengan perangai orang bukan Islam. Nah, ini orang bukan Islam ni dia bukan tahu halal haram, dia bukan peduli di antara dusta dan benar. Janji dia boleh sebut, dia sebut. Jadi ada setengah daripada orang Islam ni ataupun Muslim ikut tabiat perangai orang kafir. Dan kalau kita terikut tabiat orang kafir, na'udzubillah, apakah nilainya? Apakah yang nak dibanggakan dengan Muslim kita? Sedangkan Muslim dan kafir itu tidak sama. Kita mengaku diri sebagai hamba Allah Ta'ala, tetapi perintahnya diletakkan di belakang. Allah Ta'ala larang kita berdusta, na'udzubillah. Di mana apakah nilainya sebagai orang Islam? Kita mengaku hamba Allah, tapi perintah larangan Allah tu kita tidak pedulikan. Ingatlah, duhai Muslim, kelakuan begini bukanlah kelakuan orang yang bermaruah. Sebelum ia menjadi kelakuan yang dicegah oleh Islam, kalau kita inginkan orang lain menghargai diri kita, terlebih dahulu hendaklah kita menghargai diri kita sendiri. Jadi sikap berdusta itu bukan sikap orang Islam. Dan kalau kita nak kita dihargai, kita kena hargai diri kita sendiri. Orang berdusta itu orang yang tak dipercayai. Sekali kita dusta mungkin orang tak perasan, 2 kali 3 kali orang dah cop kita pendusta. Mana nilai diri kita? Kita nak orang hormat kita, nak hargai diri kita, kita sendiri kena hargai diri kita. Walaupun kebenaran itu pahit, tetapi dia adalah mulia. Walaupun dusta itu manis, tapi dia adalah sesuatu racun. Nampak indah dusta,
Tetapi apabila diketahui orang lain, di mana kita akan tidak dihargai. Letakkanlah dirimu di tempat yang bermaruah tinggi. Janganlah biasakan diri kita suka berdusta dan berkhianat, kerana kedua-dua sifat ini saling bekerjasama antara satu sama lain. Dusta dan khianat itu memang akan sekali. Satu orang dusta atas nama orang lain, dengan dusta itulah dia menipu, dia khianat kepada orang itu. Dia kata ini pengurusi cakap macam ni, tapi pengurusi tak cakap, dia dusta satu. Dan satu lagi dia khianat, dia bohong atas nama orang tu satu, dan dia khianat kepada orang tu. Jadi dua perkara, dua dosa besar sekali masuk digabung sekali. Mudah-mudahan kita ni tak termasuk dalam kumpulan itulah. Kita nak masuk syurga Allah, kita nak berhak di syurga Allah. Kita di dunia dah penat dah mencari rezeki dan sebagainya. Ada mihnah, ada tribulasi, ujian hidup. Kita nak gembira di syurga Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma fa'alna bima 'allamtana waj'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.